واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, untuk sama-sama kita melihat kepada bahagian yang ketiga pada halaman 65. Dua ayat daripada ayat 120 dan 121 untuk memaknai kepada hidayah yang Allah berikan pada para sahabat berdepan ataupun berhadapan dengan Uhud yang akan berlaku, dan pelajaran ini yang kita ingin ambil dalam kehidupan kita sebagai perjuangan setiap hari bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadil Safas. Perjuangan Safas. Setiap hari kita kebetulan berjuang. Kita masih berada di mood 1 Muharram, awal Muharram Safas. Ya. Ini kita 6 Muharram kan. Jadi dan semangat tu Safas. Semangat Ustaz, ya. Dan bila bercakap tentang semangat ini, para sahabat dia menghargai 3-10. Ya. 3-10 ya. Apa 10 pertama? 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari yang kedua ialah 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah, ya, yang perlu kita rebut sebenar-benarnya pada 9, 10, 11, 12, 13 tersebut. Dan 10 yang seterusnya ialah 10 hari terawal Muharram. Ya. Dekat situ ada hari Ashura. Ya. Dan di situ sebenarnya Nabi Musa menang, ya. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui ada orang Yahudi yang berpuasa, dia kata kita yang patut lagi memperjuangkan kemenangan yang diperoleh oleh orang-orang beriman pada zaman dahulu. Mari sama-sama kita hidupi ataupun isi 10 hari kita yang terawal terakhir Zulhijjah Muharram ini dengan melihat dua sinopsis ayat pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-120, iaitu berkaitan dengan apa? Sikap buruk orang kafir terhadap kaum mukmin yang tak pernah berubah. Dan pada ayat 121 peringatan Allah kembali tentang peristiwa Uhud. Dan ini adalah ayat pertama saatnya yang mula bercakap tentang Uhud, tentang analisis perang yang kedua dalam sejarah umat Islam. Kita doa pada Allah SWT, Allah bekalkan kita dengan ilmu. Subhanakala ilbalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita baca ayat 120 121 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Fadil Safas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, ayah bonda yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pada Al-Fadhil Ustaz Fazrul yang bersama pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita berada di dua ayat yang terakhir halaman yang ke-65 di juzuk yang keempat. Mari kita nak mulakan dua ayat ini, ayat 120 dan juga ayat 121. Kita nak mula baca dengan menggunakan tarannum murattal nahawan, insya-Allah. Jom kita cuba ibu ayah sekalian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
وإذ غدوت من أهلك وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم والله سميع عليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 120 dan 121 untuk sama-sama kita lihat Ustaz ya, apakah pelajaran besar kesinambungan daripada episod kita yang sebelum ini tentang musuh-musuh Islam yang sebenarnya tidak berpuas hati dengan umat Islam. Dan dalam ayat 120 ini diceritakan in tamsaskum hasanatun, jika kamu diberikan ataupun disentuh dengan hasanah, maka apakah yang berlaku pada waktu itu ialah mereka tasuhum Ustaz ya. Kalau umat Islam ini bersatu, kalau umat Islam ini contohnya dapat ghanimah dalam peperangan, kalau lebih ramai lagi orang masuk Islam, kalau orang Islam berjaya dalam bisnes, dalam apa sahaja yang diceburi oleh umat Islam, itu dinamakan sebagai hasanah, yang menjadi satu kebaikan, nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang memusuhi Islam ni dia tak suka Ustaz. Tasuhum itu maksudnya dia rasa macam sedih, dia rasa macam alamak habislah kita ya. Tetapi bagi kita, kalau orang yang bukan Islam berjaya, kita okey je. Kita kalau orang Islam bukan Islam bisnesnya okey, kalau katakan mereka ini bersama dengan mereka, tak ada masalah kan. Malah kita mohon Allah beri hidayah agar mereka itu terus berjaya di dunia sampai ke akhirat. Itu bezanya di antara orang beriman dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Wa in tusibukum sayyi'ah, jika kamu itu ditimpa dengan keburukan, yafrahu biha. Ya, jika ada umat Islam yang ditimpa dengan sayyi'ah ini, kecederaan ya, ataupun mungkin bergaduh antara satu sama lain, dia memang tepuk tangan Ustaz. Yafrahu ini maksudnya gembira betul. Itu sebabnya ini mesej kepada umat Islam, kepada kita pada zaman ini, pada zaman Rasulullah juga, bahawa kita jangan bergaduh. Kan? Berbeza pendapat itu okey, tapi janganlah kita kutuk sama sendiri. Dekat Facebook itu yang Islam kutuk dengan Islam kan, dan kutuk fitnah, dan lepas tu kita buat pula kartun untuk kutuk orang sebelah sana. Tak berkesudahan. Betul. Kalau boleh kita berhenti daripada perkara tersebut, apa yang perlu kita buat ialah kita perlu untuk membantu sesama umat Islam. Mana yang berbeza tu tak apa berbeza, tapi mana yang boleh kita bekerjasama, teruskan perjuangan. Dan itu adalah untuk memastikan mereka tidak bergembira. Ya, pasal apa? Pasal bila mereka tengok umat Islam ini dapat kebaikan, bersatu kan, semuanya, kalau ada perbezaan pun kita meraihkan, mereka akan rasa tak suka. Tetapi kalau katakan ditimpa kemudaratan sayyi'ah, mereka akan bergembira. Dan bila mereka bergembira ni Ustaz, masalahnya ialah mereka pun akan melancarkan lagi perang-perang saraf ya, menyebabkan umat Islam pun lagi kata masuk Islam ni anak-anak muda ya, anak-anak kita kata kalau masuk Islam ni buat apa, pakcik-pakcik ni asyik gaduh je. Ustaz-ustaz pun bergaduh kan. Jadi kesannya generasi yang bawah ni pun bila dia dapat TikTok ke apa sebagainya, dia rasa masuk Islam tak cool. Baca Quran, baca juga Quran, lepas tu baca Quran, gaduh lagi. Kan? Jadi perkara ini adalah perjuangan kita bersama, tuan-tuan yang berada di rumah, ya, pada tuan-tuan yang berada di studio. Bagaimana kita nak memastikan bahawa imej bagi umat Islam ini bagus, dan lebih daripada itu ia memberi kesan kepada generasi akan datang untuk committed bersama dengan agama ini. Jadi bagaimana nak menghadapi kepada perkara ini, ya. Allah menyatakan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ya, jika kamu bersabar dan bertakwa, dua syarat menghadapi kalau mereka katakan ada masalah, mereka bergembira ke mereka tak suka dengan kebaikan umat Islam ini, kita kena sabar dan juga kita kena bertakwa. Apa maksud sabar? Sabar itu ialah kita cuba untuk buat yang terbaik agar umat Islam ini mendapat hasanah. Dan kalau ada kecederaan di kalangan umat Islam, bisnes tak jadi ke apa ke, kita yang bersabar menolong sesama umat Islam. Bukan kita makin kutuk lagi. Itulah pasal kan. Ya, geng lain biar lantak dia jatuh. Bukan itu. Itu namanya orang yang tidak sabar. Jadi sabar, dan kita bersabar ini atas dasar apa?
kerana Allah SWT. Ya Allah, saya ni bantu dia, saya beli produk dia ke, saya sokong dia, saya tak setuju dengan dia, tapi dia masih lagi orang beriman, saya tidak akan kutuk dia kerana dia bertakwa padamu ya Allah. Maka kerana dua perkara ini Allah kata la yadurrukum kaiduhum syai'a. Apa sahaja perancangan komplot yang mereka ada, kaid itu tipu daya Ustaz ya. Apa sahaja perancangan mereka itu tidak akan memberi kesan sedikit pun kepada kita semua kalau kita mengambil dua solusi, sabar dan juga takwa sebentar tadi. Jadi kita akan dalami lebih lanjut lagi. Di hujung itu Allah menyatakan innallaha bima ya'maluna muhit. Apa maksudnya? Kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. ما جاهنا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita kembali dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq pada hari ini. Kita mendalami ayat ataupun halaman 65 Ustaz ya. Pada ayat 120 dan 121 membongkar kepada kita bagaimana etos ataupun keyakinan bagi umat Islam yang perlu dibina, dan sudah tentu seperti mana yang dinyatakan sebentar tadi, kalau umat Islam diberikan kebaikan, kejayaan, kesihatan, maka ada satu kumpulan manusia ini tasukhum, dia tidak berpuas hati, dia akan bersedih, dan lebih daripada itu kalau katakan ditimpa dengan kemiskinan, kemelaratan bagi negara umat Islam contohnya, wah mereka kata
terbaik. Kan? Pasal apa? Pasal di sebalik perkara itu ialah tentang Islam itu sendiri yang dikaitkan dengan keimanan kepada kitab secara menyeluruh, itu memberikan marketing Ustaz, promosi yang besar, dan bagi umat yang memusuhi Islam mereka tidak suka. Maka bagaimana kita menghadapi perkara ini? Allah menggunakan perkataan kaid dalam ayat 120. Mengapa Allah menggunakan perkataan kaid? Apa maksudnya? Kita baca dahulu ayat 120 sekali lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih Fadil Safas. Mungkin kalau kita lihat situasi sekarang ni Safas, mungkin ada setengah-setengah juga yang anak-anak muda lah, kalau kita boleh nasihatkan ataupun kita sebagai ibu ayah kan boleh perhatikan anak kita yang barangkali ada yang dipilih ataupun dilantik untuk mencipta kandungan-kandungan yang boleh merosakkan ataupun memecah belahkan di antara beberapa pihak sekarang ni, suasana sekarang ni. Jadi kita haraplah ibu ayah ataupun pimpinan lah, kata ketua-ketua ataupun orang tua lah, ketua-ketua boleh jauhkanlah daripada perkara yang boleh merosakkan hubungan persaudaraan, dan tambah-tambah lagi berkait dengan pergaduhan atau perbelahan antara sesama Islam, sama orang Islam. Safas. Baik, jadi kita baca dulu ayat 120, lepas ni Ustaz Fas akan komen lagi insya-Allah. Ayat 120, ibu ayah jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang ke-120 di bahagian hujung itu, wa in tasbiru wa tattaqu, jika kamu bersabar secara keseluruhan dan juga bertakwa. Berjemaah Ustaz ya, ramai-ramai kita ni bersabar untuk membantu memberikan kebaikan kepada umat Islam, dan juga kalau ada keburukan, sayyi'ah, kemiskinan, kita membantu di antara negara, di dalam negara, di antara kumpulan-kumpulan yang ada, maka kesannya ialah segala kait mereka, tipu daya mereka tidak berkesan. Jadi apa yang telah kita belajar dalam ayat 120, 119, 118 tentang perancangan-perancangan mereka tak suka, mereka bercakap perkara-perkara yang istilahnya baghdha, permusuhan itu, semua itu adalah satu perancangan mereka Ustaz. Perancangan tipu daya untuk apa? Untuk merosakkan dan menghina umat Islam. Jadi kalau katakan kita rasa bahawa itu sekadar personal mereka sahaja, ia bukan sekadar personal, sehingga kan mereka merancang Ustaz. Kadang-kadang dia ambil anak-anak muda, okey saya bayar awak hasilkan konten-konten untuk memecah belahkan di kalangan umat Islam. Mereka sanggup membuat perancangan sampai tahap itu. Berbayar, berstruktur, ada organisasinya. Kerana apa? Kerana ini bukan sekadar satu perancangan biasa. Ia adalah satu kait. Kait ini adalah perancangan yang teratur untuk menipu daya kepada sesuatu pihak. Jadi bila Allah menggunakan perkataan kait di sini, kita kena ambil serius Ustaz. Kena ambil serius, dan kita kena ada plan pun secara serius bagi AJK Masjid ke, bagi ketua-ketua organisasi ke, macam mana kita nak menghasilkan konten untuk lebih lagi menaikkan lagi jati diri umat Islam. Kalau ada yang nak bergaduh-gaduh, konten itu menyatukan kembali, itu adalah tanda bahawa kita buat kerja sabar dan takwa. Dan di hujung itu Allah kata apa? Innallaha bima ya'maluna muhit, iaitu Allah ini sentiasa melakukan ataupun melakukan sesuatu yang meliputi. Maksudnya apa? Kita belajar daripada surah Al-Kautsar Ustaz. 3 ayat saja. Mungkin Ustaz boleh baca 3 ayat tersebut. Ayat ini turun berkaitan dengan Abu Lahab. Suka sangat ketika Nabi lahir. Tapi bila anak Nabi nama Ibrahim meninggal, dialah orang yang kata, dah abtar, terputuslah legasi beliau. 3 ayat ini kita baca dan kita nak perhati. Ayat di sana apa kaitan dengan ayat Innallaha bima ya'maluna muhit. Surah Al-Kautsar Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, surah Al-Kawthar itu memberi panduan kepada kita Ustaz ni secara ringkas. Itu adalah kaedah kita beragama, ya. Surah-surah pendek ni dia ada bagi frame, bingkai yang mantap untuk kita isikannya dengan kehidupan kita berinteraksi dengan pelbagai cabaran. Apa yang berlaku, Abu Lahab itu dia suka ketika lahir Nabi Muhammad, banggalah kan anak saudara dia. Tetapi bila kematian Ibrahim anak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kata padan muka. Mengapa jadi begitu? Rupa-rupanya kerana yang tadi itulah, dia bermusuh, dia benci kepada mesej kebaikan yang dibawa oleh anak saudaranya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dia buat begitu, adakah Nabi nak balas balik? Allah kata tak payah balas, ya. Yang perlu Nabi buat, Allah beritahu, okey Nabi, kamu dapat Al-Kawthar. Nikmat yang banyak, salah satu nikmat itu ialah telaga Al-Kawthar di akhirat nanti. Kalau kita nak dapat nikmat yang banyak itu juga, kita kena jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak buat apa? Nabi kena fasalli, salat dan juga berkorban, Ustaz. Kan kalau kita pada bulan Zulhijjah kan kita berkorban, itu tanda kesungguhan setiap tahun saya ni nak jadi umat Nabi Muhammad. Pasal Nabi memang berkorban pada setiap tahun. Jadi Nabi fokus yang itu saja. Yang balas Abu Lahab, Allah cakap inna syani aka huwal abtar. Allah settle. Allah akan settle. Kalau dia dalam ayat 120 ini, innallaha bima ya'maluna muhit, Allah akan settle, lakukan maha meliputi. Maksudnya Allah tahu macam mana nak handle musuh-musuh ini. Yang perlu kita buat apa? Tasbiru wa tattaqu. Kita bersabar dan bertakwa. Tolong bagaimana nak merancang agar umat Islam ni bersatu, makin berjaya. Kalau ada masalah makin diselesaikan, kitalah orangnya. Kalau kita buat perkara ini kerana takwa, kerana nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana saya nak lebih nanti kena undi ke apa sebagainya. Kalau itulah niat takwa bagi pemimpin-pemimpin yang ada di peringkat negara, negeri, di peringkat keluarga, di peringkat organisasi, Allah kata perancangan mereka tak berkesan dan Allah akan settle musuh-musuh ini. Tapi kalau kita tak buat, kesannya apa? Musuhnya akan akan lunyaikan kita kerana kita tidak meletakkan sabar dan takwa sebagai bekalan dalam kepimpinan kita. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataannya ialah wa idh ghadawta min ahlik, ya. Perkataannya adalah ghada yang bermaksud pergi pada waktu pagi, ya, pada waktu pagi hari. 16 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Al-An'am, surah Al-A'raf, surah Al-Qalam. Ini cerita pasal apa ni? Ini cerita pasal Uhud, Ustaz, ya. Bagaimana bila sudah pun dibekalkan mindset bahawa musuh tak suka kita dan kita perlu bersabar dan bertakwa, nak buat apa? Nabi bangkit untuk memulakan agenda menyusun saf-saf perjuangan di medan perang. Kita akan baca sebentar lagi, namun kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya Rabbal Alamin.
وارزقنا تلاوته. Oh, Dia hadis palsu disebut hadis maudhu'. Satu. okey. Ada hadis la yu'rafu. Hadis yang tak diketahui. Okey, La yasih, tidak sahih. tidak sahih. Ada satu jenama dia la aslalahu, tidak ada asal. Antara nama lain hadis palsu adalah tidak ada asal. Ya. Tuan-tuan Kalau- puan, catatkan dalam nota. Kalau kita jumpa seorang budak lelaki kan, Ha. kita tanya dia, adik dari mana? Kan? Saya dari sana. Mana mak? Saya memang tak ada mak. Ayah? Ayah pun tak ada. Memang yatim piatu ke? Tak. Saya memang lahir, tiba-tiba ada kat dunia ni. Alamak, Jadi sepatutnya anak ni dia mesti ada ayah, ada ayah, ada mak. ibu yang melahirkan dia. Ya, Kalau dia kata dia tiba-tiba muncul, siapa pun tak boleh nak terima. tak boleh. Demikianlah hadis palsu. Tiba-tiba muncul, tidak ada sanad, Okey. tidak ada periwayatan, tidak ada jalur periwayatan. Okey. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba tersebar. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Dalam ramai umat yang gugur, satu jasad tubuhnya hancur, kepiluan beratapan, menangisi satu kehilangan, dan setelah dikenal pasti dia Hamzah perisai Nabi, jiwa raga dikorbankan agar Islam tetap terselamat. Allahu Akbar. Allahumma fil warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Seorang sahabat Safas Hamzah Asadullah. Hamzah Asadullah, singa Allah Betul. yang diupah oleh Hindun, seorang hamba lah, diupah oleh Hindun untuk hanya memburu Hamzah, Sayyidina Hamzah Asadullah. Sayyidina Hamzah sebenarnya awalnya tidak beragama Islam sahaja, tetapi bila sudah mendapat cahaya hidayah, kesingaannya itu digunakan di medan perang ya untuk memperjuangkan al-haq, dan itulah yang kita belajar daripada surah Ali Imran ini Ustaz ya, di mana dengan semangat al-haq yang diwujudkan oleh surah Ali Imran ini ataupun Al-Quran ini, seseorang itu dia jadi lain macam. Ya, dia nak berjuang, kalau katakan bukan di medan perang pun, dalam hidup kita seharian ini sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, pekerja, sebagai seorang pemimpin, kita kena ada semangat kesingaan tadi kesingaan. itu. Tapi bukan menyinga. Okey. Singa bila berjuang. Tapi kalau ketika berinteraksi dengan cara yang terbaik, hati itu terus ingin pastikan bahawa kebenaran diangkat, dan kalau ada yang cuba menghalang, macam Hamzah itulah kan. Betul. Dia akan tebas kepada orang-orang yang begini. Jadi pelajaran yang besar daripada Saidina Hamzah sebentar tadi. Subhanallah, walaupun sebegitu dirobek tubuhnya, tetapi di sebalik ketewasannya ada syurga yang sedang menunggunya Safas. Kita takut kita kalah, duit habis banyak, tenaga habis, orang ramai tak suka, kan? Syurga pula menjauh. Nauzubillah. Ni sekarang inilah. Jadi kena hati-hati, sahabat-sahabat semua, jangan sampai kita bergaduh, jangan sampai kita bermasa muka, dan yang paling bahaya jangan sampai timbul fitnah-fitnah yang boleh menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi mari kita singgah seketika ke ruangan tajwid kita pada kali ini, iaitulah fokus kita pada kalimah yafrahu biha, iaitulah kita nak menjelaskan sebutan huruf pada kalimah yafrahu biha dalam ayat yang ke-120. Kita baca ataupun kita lihat kalimahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Sadaqallahul azim. Cuba tuan-tuan dan puan-puan daripada in tamsaskum, tarik nafas, 1, 2, 3.
akbar, masya-Allah, tabarakallah, sampai nafas panjang itu belum auzubillah lagi. Auzubillah lagi. Gurau je. Dah auzubillah semua tadi tu. Okey. Jadi kalimah kita yafrahu biha. Itu kita nak jelaskan sebutan pada kalimah ni. Kalau kita perhatikan, kita undur sikit, iaitu tanwin bertemu dengan ya idgham ma'al ghunnah. Sayyi'atun. Cuba. Sayyi'atun. Bunyi tun ataupun tanwin itu masuk dalam ya berserta dengung 2 harakat. Sayyi'atun yafrahu biha. Silakan. Sayyi'atun yafrahu biha. Ayuh, masya-Allah. Baik. Pada kalimah yaf, hati-hati, kita pernah kongsi sebelum ini, yaf, perut bibir bawah kan. Fa ataupun huruf 2 bibir. Fa, cuba fa. Fa, af, if, uf. If you, contohkan if you can, kan kita sebut okey je, if cantik je bila baca. Ya, sayyi'atun ya perahu, ya jadi pa pula. Jadi pa. Bukan kat sini lah. Subhanallah, bukan tuan-tuan dan puan-puan. Contoh. Jadi hati-hati angin dia. Yaf, cuba. Yaf. Kalau tuan-tuan sebut gigi kacip kena dekat mana? Perut, bibir bawah kan. Yaf. Yaf. Okey. Fa, fa, fu, fi, fifi, fafa, fufu. Safa panggil papa, papa. Abah Abah. Tegak papa. Jadi bila baca pun terkesan juga. Pa'amal. Daripada kecil kita dah kena cek ataupun kita kena betulkan bacaan anak-anak kita supaya apa? Supaya dia lebih mudah ataupun dah betul baca tu daripada awal lagi kan. Contoh kita kongsikan. Baik. Lepas tu tafkhim pada ra. Yafra, yafra. Cuba. Yafra. Datang lepas tu ha pedas, hu, tengah rongga kerongkongan kita. Yafrahu. Cuba. Yafrahu. Hati-hati lepas datang hu, datang ha. Takut lambat kona. Yafrahu biha. Kan. Dua-dua ha pula. Jadi hati-hati yang lepas hu, datang ha. Yafrahu biha. Cuba. Yafrahu biha. Bagus. Satu lagi iaitu yaf tu, kalau kita perhatikan kadang-kadang ada berlaku dia lambat jadi hidup fa tu. Yafrahu, yaf, dia melirik. Yafrahu. Sayyi'atun yafrahu. Ada fa bunyi. Kan? So habiskan angin dulu. Yafra datang. Sayyi'atun yafra. Yafra. Jangan kita potong tengah-tengah dia. Kalau kita potong tengah dia, baru dia akan jadi yafra. Yafra. Cuba. Yafra. Ayuh. Sayyi'atun yafrahu biha. Cuba. Sayyi'atun yafrahu biha. Habdas dulu baru hadada. Yafrahu biha. Yafrahu biha. Ayuh, masya-Allah, tabarakallah, bagus. Kita nak cuba hafal daripada in tamsaskum. Cuba tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah perhatikan. Dia ada kum, dia ada home, dia ada kum lagi. Kadang-kadang saya pun selalu waktu tukar. In tamsaskum ke home In tamsaskum hasanatun. Yang ni pula tasuk home ke tasuk kum. Sudah. Kan makmum pula belakang kan, ada mufti pula belakang. Habislah kan, takut. Jadi itulah perlu kepada ulangan, fokus kita kan. Jadi mula-mula kum, lepas tu home, lepas tu kum. Kum, home, kum. Kum, home, kum. Itu formula yang kalau secantiknya, seeloknya dia fahamlah. Apa, kamu ke dia ke, sepatutnya macam tu. Tapi untuk awalan kita ingat dulu kum, home, kum. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum. Cuba 1, 2, 3. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum. 6 dulu. In tamsaskum hasanatun. Cuba 1, 2, 3. In tamsaskum hasanatun tasu'hum.
Okey, satu tak sebut pun tasasul. Tasuhum dulu. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Cuba 1 2 3. Kan tasuhum. In tamsaskum hasanatun tasuhum. 1 2 3 4. Wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. 1 2 3. Wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Cuba. Okey, cuba daripada awal. Berhenti tasuhum. 1 2 3. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Aywa. Wa in 1 2 3. Wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Aywa. Masya-Allah, sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Dapat hafal sebahagian ataupun separuh daripada ayat tu. Kita nak sambung lagi hafalan tu insya-Allah taala. Moga-moga ya Allah kurniakanlah kemudahan untuk kita cuba hafal kalimah-kalimah daripada Al-Quran. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang ke mana-mana ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kerana kita nak berehat seketika, ada satu ayat lagi yang belum kita baca dan kita tadabbur. Kita bertemu selepas ini. Pastinya dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Ketika mana berlakunya penyakit ataupun wabak yang besar itu, adakah itulah solat tu dibolehkan ataupun tidak, bagaimana? Okey, baik. Yang ini sebenarnya satu soalan yang memang biasa ditanya. Iaitu pada awal-awal Covid dulu, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, yang mana sebahagian besar daripada masjid, bukan sebahagian besar, maknanya semua masjid dalam negara ni ditutup. Dan dia bukan dilakukan di Malaysia sahaja, bahkan di seluruh dunia Ustaz Husaini. Saya ingat dekat Mesir tu ada macam satu demonstrasi depan masjid, orang solat juga. Walaupun masjid dikunci, kerana pada mereka dia kata solat jemaah ni perkara yang wajib, kita kena solat juga macam mana pandemik pun yang berlaku. Tapi bila kita perhatikan dalam hadis, kalau kita ikutkan, kalau nak tengok betul tak berlaku ataupun ada tak berlaku pandemik pada zaman Rasulullah, kita perhatikan tidaklah ada secara langsung disebutkan mengenai pandemik, tetapi ada kelonggaran yang diberikan dalam Islam. Boleh kita solat berjemaah di rumah, sekalipun pada arahan asal tadi memang kita diminta untuk solat واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Sama-sama kita melihat kepada ayat 120 dan ayat 121. Ayat 121 adalah ayat yang berkaitan dengan Perang Uhud. Bagaimana perjuangan, proses yang dilalui oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Apabila Allah telah pun memberikan semangat kepada mereka dengan ayat 120 ataupun 118, 119, 120, realiti tentang musuh bersedia untuk melakukan dengan penuh sabar dan takwa, maka terus Allah membawa kita flashback kepada memori bagaimana Rasulullah SAW menyusun pada saf perjuangan yang diabadikan pada ayat 121 sebagai ayat permulaan analisis Uhud untuk kita ambil hidayah bersama. Mari sama-sama kita baca ayat ini dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fas. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran dikasihi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua doakan moga-moga ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala pilih, Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan untuk menjejakkan kaki dan berada sendiri di tanah Uhud, di bumi Uhud ini, melihat suasananya, merasai Ustaz Fas, dan melihat sendiri gunung yang akan berada di syurga nanti, kan. Yuhibbuna wa nuhibbuhu, macam mana dia punya hadis Ustaz Fas, gunung yang mencintai kita, cintai dia pun mencintai kita, kan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita aminkan, amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah SWT beri izin dan juga pilih kita, insya-Allah taala. Baik, banyakkan kita berdoa pada Allah, mohon. Kita baca ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-121. Dan ingatlah ketika engkau Nabi SAW bertolak pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang yang beriman pada medan pertempuran, iaitu Perang Uhud pada 3 Hijrah. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam Al-Quran ni Ustaz, bila bertemu dengan perkataan idh, maksudnya sesuatu yang pernah berlaku, sesuatu yang perlu kita ambil perhatian, jangan sampai tak tahu. Jangan sampai tak tahu berita tersebut. Ada orang tengok berita pada pukul 8 kan. Setiap hari kena tengok berita, tak boleh miss pasal saya nak kena tahu berita semasa. Tetapi jangan lupa berita yang paling semasa untuk hidayah kita, bila kita jumpa dalam Quran perkataan idh, beri perhatian. Dan kita berjumpa banyak tentang perkataan idh ini, kisah Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah, dan kali ini kita bertemu dengan wa idh ghadawta min ahlik, iaitu apabila engkau Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada ataupun meninggalkan ahli keluarga. Ini nak ceritanya awal surah Ali Imran ini bercerita tentang cabaran kita ini, hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir, cintakan kepada wanita, pasangan dan juga kepada anak, ini lumrah fitrah kita. Tetapi kita kena ingat bahawa untuk berjuang kena ghadawta min ahlik. Nabi meninggalkan Sayyidatina Aisyah di Madinah itu pergi ke Uhud. Walaupun taklah jauh sangat Ustaz ni, tapi kira pada pagi Ahad, kalau sebagian riwayat menyatakan pada pagi Ahad itu, ini bulan Syawal. Kalau Badar berlaku pada bulan Ramadan. Yang Uhud ni bulan Syawal, raya ke-10-11. Kalau adalah istilah raya 10-11 itu, dah pergi ke Uhud Ustaz. Kan, kalau kat sini mungkin tengah Ahad tu pergi kenduri ke apa ke, bersama dengan ahli keluarga, family time. Tapi kali ini bukan family time, ini Allah's time yang Nabi pilih. Dan di sini bila kita tengok min ahlik ini, sebenarnya nak menceritakan ia bukan mudah untuk berjuang, tetapi inilah orang yang berada di atas jalan al-haq. Dia tahu bahawa saya terpaksa tinggalkan sekejap keluarga saya dan mungkin meninggalkan selama-lamanya seperti Hamzah. Seperti Hanzalah ataupun sahabat yang 70 orang yang namanya tersenarai. Mus'ab contohnya, yang di orang kaya Ustaz kalau kat Mekah tu, famous. Tutup bahagian atas,
bawah nampak. Allah. Kan? Jadi kaya dekat ni, ramai wanita-wanita di Mekah tu memang ini memang dikagumi lah ni kan, handsomenya anak orang kaya, tapi meninggalkan ibu kekayaannya kerana perjuangan al-haq ini, ya. Jadi di sini bila Allah letakkan perkataan ahlik itu, kita kena beri perhatian bahawa keluarga boleh menjadi halangan, boleh jadi fitnah, tetapi kalau keluarga telah ditarbiah dengan sabar dan takwa, maka kesannya ialah Sayyidatina Aisyah mengalu-alukan bagi kekanda yang disayangi untuk berjuang, dan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang Nabi buat? Tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital, iaitu menempatkan, tubawwi ni maksudnya daripada kata bawa, maksudnya menempatkan orang-orang mukmin ini pada maqa'id, pada tempat-tempat duduk. Sebenarnya qa'ada ni daripada perkataan nyenggeng sebenarnya. Tapi dalam perang ini tempat nyenggeng tu ialah tempat stesen. Ini dekat tempat memanah, ini kat tempat berkuda apa sebagainya. Untuk apa? Lil qital, ya, untuk perang. Dan ini adalah ayat pertama berkaitan dengan bagaimana proses, ya, perjuangan, dan bukan mudah untuk menguruskan perkara ini. Tetapi apakah hujung ayat ini? Wallahu sami'un alim, ya. Allah yang Maha mendengar cabaran-cabaran yang ada. Mereka takut juga, Ustaz, ada 1000 orang, 300 pergi balik, kan, munafik balik, dah satu hal. Kemudian tentera umat musyrik pada waktu itu 3000 orang. 3000 hari Rabu, beberapa hari sebelum Ahad itu dah sampai, dah tengok, wah, ramainya. Kita ni dapat 1000, tolak lagi 300, tinggal 700. Ya, tinggal 700. Jadi pada waktu itu keluhan-keluhan, rasa nervous dan sebagainya, Allah dengar dan Allah mengetahui, sebagaimana dalam ayat 120 Allah dah beritahu awal lah. Innallaha bima ya'maluna muhit. Ilmu Allah ni istilahnya meliputi segalanya. Allah tahu macam mana nak settle, dan inilah yang menyebabkan Nabi dengan penuh keyakinan kepada Allah memulakan derap. Langkah pertama menyusun saf untuk perang kedua dalam sejarah Islam yang bernama Uhud pada tahun 3 Hijrah. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama, tingkatkan kesabaran dalam ujian dan nikmat hidup. Yang pertama. Yang kedua, tidak dengki dengan kegembiraan dan nikmat orang lain, kerana itu adalah sifat orang-orang yang memusuhi Islam, yang penuh dengan hasad. Dan jangan sampai kita umat Islam ada hasad, Ustaznya, tengok orang lain naik gaji, kereta besar, apa sebagainya, kita tak puas hati. Tapi kalau dia bisnes jatuh, kita puas hati, takut kita ni satu geng dengan orang-orang Yahudi Nasrani yang memang melihat dalam kacamata hasad begitu. Yang ketiga, bertanggungjawab menjalankan tugasan pemimpin dengan baik dan amanah. Dan sudah tentunya, seperti mana Nabi, amanah itu perlu sampai meninggalkan keluarga sementara, berkorban apa saja, Ustaz, ya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana takwa yang Allah ingatkan pada ayat 120. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menguruskan keutamaan dalam hidup dalam meneruskan perjuangan seharian. Bersama Ustaz Tar. Terima kasih Fadil Safas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami, ibu dan ayah mertua kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkanlah dalam diri kami sifat perjuangan, ya Allah. Perjuangan menuju kepadamu, ya Allah. Perjuangan dalam mencapai redamu, ya Allah. Perjuangan dalam melawan hawa nafsu kami, ya Allah. Perjuangan dengan penuh kesabaran dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Mudah-mudahan dengan setiap hari kami bersama dengan Al-Quran menelusuri ayatnya, maknanya, pemahamannya, tadabburnya, bacaannya, ya Allah. Menguatkan hati kami, merawat hati kami, membersih jiwa raga kami, ya Allah. Untuk kembali benar-benar kepadamu, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah menerima, mengabulkan doa kita dan segala amal kita, Ustaz, ya, untuk berada di atas jalan kebenaran, dan ia perlu diperjuangkan sampai kita perlu berkorban. Salah satunya
dengan pengorbanan harta dan keluarga kita. Ini yang kita ingin hidupkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform. Tuan-tuan menyumbang agar lebih banyak lagi program-program Quran digital dan juga program di televisyen untuk sama-sama kita lebarkan nilai Al-Quran, ianya menjadi sumber kebenaran bagi diri dan ahli keluarga kita menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang. Al-Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين